Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Hari ini kita membawakan satu perkongsian bersama dengan anda di luar sana bersempena dengan pameran keajaiban taksodemi kehidupan abadi. Dan bersama-sama saya sekarang ini ialah Encik Muhammad Ridwan bin Akhiruddin yang merupakan penolong kurator di Muzium Alam Semula Jadi yang akan berkongsi dengan kita semua tentang satu tajuk, iaitu artikulasi tulang. Apa khabar Cik Yop? Nama gelaran yang diberi. Baik, alhamdulillah. Sihat Cik Yop? Sihat, alhamdulillah. Hari ini Cik Yop, kita nak berkongsi dengan para penonton tentang apakah yang kita katakan dengan artikulasi tulang ni sebenarnya Cik Yop? Okey, kalau artikulasi tulang ni kalau ikutkan dia satu proses cantuman antara tulang dengan tulang lah. So bila cantuman ni kita perlu satu kaedah yang betul macam mana kita nak ikatkan tulang tu supaya dia lekat dengan betul lah, dengan posisi yang tepat lah. Okey. So cantuman antara tulang-tulang tersebut. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan pameran ini memang ada beberapa artikulasi tulang yang dipamerkan juga. Ada berapa koleksi semua Cik Yop? Okey, dalam pameran ni kita ada dalam 15 koleksi semua. So yang satu tu kepala gajah lah. Kepala gajah. So yang lain tu semua skeleton lengkap. Yang selengkap macam ni lah, siap pasang. Okey, yang satu je kepala gajah tu yang dia kepala saja. Okey. Jadi sebelum kita nak ke lebih lanjut, bukan senang nak bersama dengan Cik Yop ni. Cik Yop dah berapa lama berkhidmat untuk membuat kerja-kerja dalam bidang orang katakan taksodemi ataupun artikulasi tulang ni sendiri Cik Yop? Silakan Cik Yop. Okey, kalau ikut berapa lama saya kerja tu, saya bekerja dalam bidang pengawitan ni dah hampir 17 tahun. So yang 17 tahun tu untuk artikulasi ni yang terbaru lah. Dalam 2-3 tahun baru ni lah. Sebelum ni kita lebih pada pengawitan penuh spesimen je lah. So yang tulang ni baru kita panggil apa kan, proses nak menjadikan satu koleksi banyak lah untuk tulang koleksi yang banyak lah. Jadi apa yang ada di hadapan kita sekarang ni, ini antara merupakan sebahagian daripada koleksi artikulasi tulang yang dipamerkan dalam pameran ini. Cik Yop, dekat depan ni kita ada apa? Kalau tengok yang panjang ni dah semestinya lah ular kan? Ini ular apa ni Cik Yop? Okey, ini ular katan tebu ataupun Malayan krait. Malayan krait. So ular ni antara ular yang berbisa lah. So proses untuk menyiapkan satu tulang ni, satu rangka lengkap ni, dia mengambil masa untuk 2 bulan lebih kurang. 2 bulan? Tu termasuklah proses cuci semua, buang daging semua, dengan susunan lagi, dengan gam, itu dengan kemasan. Dengan kemasan so lebih kurang dekat 2 bulan jugalah untuk proses kan. Lepas tu Cik Yop, kita dah ambil tulang dia, kulit tu dibuang ke ataupun diproses dalam satu taksodemi lain pula? Okey, dia kalau dia bergantung pada spesimen ni tau. Kalau spesimen tu elok, macam kulit boleh pakai, tulang pun boleh pakai, kita ambil dua-dua sekali. Okey, kalau katakanlah macam kulit tu dia tak perlukan rangka apa pun, tak perlukan skal apa, so kita pakai kulit tu, kita boleh guna foam untuk buat body dia. So kalau kita boleh pisah kan. So kalau boleh dapatkan satu set lengkap macam ni, kita ambil buat tulang juga. So maksud dia kalau satu spesimen tu kita boleh dapat 2 awitan lah. 2 awitan. Satu spesimen penuh, lepas tu satu lagi rangka. Dan saya dipahamkan spesimen penuh tu pun dipamerkan dalam pameran ni ya? Ya, ada dipamerkan. Ada dipamerkan juga. Jadi sebelum kita teruskan lagi, bagi para penonton di luar sana yang masih tak tahu nak ke mana pada cuti hujung-hujung minggu, cuti umum pada hari ini, bolehlah datang melawat ke galeri pameran keajaiban taksodemi kehidupan abadi yang kini sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Pameran ini dibuka sehingga 18 Mac 2022. Baiklah Cik Yop. Selain pada tulang ular ni, yang dua lagi ni tulang apa ni Cik Yop? Okey, ini tulang burung. Tulang burung. Rangka burung. Yang ni tupai. Tulang tupai. So benda ni boleh katakan susah jugalah sebab benda ni bila hilang, katakanlah satu part dia, tulang ni halal dulu tau. Bila hilang satu part macam ni, kita nak mengganti tu payah. Payahlah. So kita kena buka satu part, masuk satu karung. Sebab dia bukan jenis paper ada jual kat kedai. Tak ada. Kalau hilang memang payah. Ini orang kata masterpiece. Kalau kata hilang tu susah lah. Nak cantumkan balik. Tulang ekor kan, yang selalu halus pun, kita kena detail.
Okey. Kita kena teliti macam mana kita nak dapatkan supaya tulang tu dia tak lari. So bila buka satu part masuk karung, buka satu part masuk satu karung. Okey. So bila masa kita rebus ke, selong air panas tu untuk buang isi ya. So dia tak terbuang jauh, tak terurai jauh lah. Okey, setiap satu koleksi artikulasi tulang ni adakah dibuat secara individu ataupun secara berpasukan? Okey. Dia mana yang kecil-kecil ada individu lah. Tapi kalau macam tulang tapir tu, itu kita pakai tim lah. Yang besar lah tim. Tapi ada yang kecil-kecil ni biasanya individu je lah. Individu lah. Berapa kekuatan pasukan yang terdapat di Museum Alam Semula Jadi itu untuk tim artikulasi tulang ni? Okey, untuk kalau di Museum Alam Semula Jadi, ada satu unit tu dia panggil unit sains dan teknikal. Okey. Unit sains teknikal ni dalam tu ada 4-5 orang. So dalam tu ada fotografer sekali lah. So 4 orang tu dia akan fokus buat kerja-kerja. Okey. Yang fotografer dia akan fokus part-part yang kita nak ambil nanti. Takut ya kadang-kadang kita buat satu part kena ambil gambar. Takut nanti bila dah pasang-pasang tulang ni mana pula pergi ni hilang kan. Kita tak tahu. So ada gambar kita boleh rujuk balik tengok kan. So untuk tim taxidermy ni dia ada 4 orang lebih kurang. Ada 4 orang. Itu termasuk fotografer 5 lah. Okey. Tadi Cik Yok ada cakap tentang nak susunkan balik cantuman tulang ni mengambil masa lebih kurang hampir 2 bulan. Ya. Adakah itu masa yang paling lama ataupun ada artikulasi tulang lain yang mengambil masa lebih? Ataupun boleh berkongsi dengan kita ada juga tulang yang hanya mengambil masa yang sekejap saja? Macam sekejap macam kecil-kecil. Macam skeleton kecil-kecil macam burung tu mungkin dalam sehari 2 hari boleh siap. Tapi itu sehari 2 hari tu untuk proses pasang aja. Sebelum tu ada rebus, rendam dengan chemical lagi. Sebelum tu dalam kalau paling lama pun 3-4 hari lah. Termasuk daripada proses awal sampai siap. 3-4 hari. Sebab nak keringkan apa semua lagi kan. Tu dalam 3-4 hari jugalah. Okey, memang menarik tu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak tengok dengan lebih dekat, kenalah datang melawat sendiri ke pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi ini yang kini sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Cik Yok, selain daripada mendapat orang kata kepakaran secara melalui pakar-pakar tempatan, ada tak Cik Yok dapatkan rujukan juga ataupun ilmu daripada pihak luar, daripada Malaysia contohnya? Tak. Untuk artikulasi tulang ni secara totalinya kita buat sendiri. Kita setakat ni tak pernah refer mana-mana, cuma kita pergi macam typing, ambil gambar, tengok macam mana. Tapi dari segi bantuan tak ada. Memang kita totally kita buat sendiri. Kita belajar proses, semua kita refer buku. Lepas tu pergi ambil gambar mana-mana yang ada display tulang, kita ambil situ je lah. Tapi dari segi bantuan untuk orang luar bantu ke tak. Kita proses belajar sendiri. Memang belajar sendiri. Untuk artikulasi tulang ni memang kebanyakan kita belajar sendiri. Tapi banyak kena refer buku lah. Memang benda ni main dengan orang kata konsep yang terlalu saintifik dan juga memerlukan satu sistem yang memang sistematik orang kata. Sebab pendokumentasiannya memang penting. Betul. Selain daripada untuk rujukan Cik Yok dan juga para tim Cik Yok sendiri, jadi untuk rujukan pihak luar juga yang ingin membuat kajian kat sini kan. Selalunya lah Cik Yok, berapa jenis bahan yang digunakan secara kasarnya lah? Kalau secara kasar ni tak banyak pun bahan yang kita guna pun. Dia satu, kita bersihkan tulang ni, bersih, buang daging semua, isi-isi semua tu, kita celur air panas je pun. Celur air panas pun sekejap angkat, lepas tu buang sikit, angkat, celur, angkat. Lepas tu nak putihkan dia, kita pakai hydrogen peroxide je lah. So tak ada bahan lain pun. Lepas tu lain-lain pun kita guna gam je lah. Guna gam ya? Secara asas nak putihkan tulang tu, kita guna hydrogen peroxide lah. Tapi kalau kita nak guna klorok tak digalakkan lah. Sebab setengah orang ada juga bertanya, boleh ke kita guna klorok? Klorok tak boleh, dia macam merepukkan tulang tu. Dia akan merosakkan tulang tu lah. Tapi kalau untuk yang ni, kita guna hydrogen peroxide je. Tapi ada persen-persen yang kita guna tu. Sebab bergantung pada saiz tulang tu juga. Kalau tulang tu besar, mungkin persen dia tinggi sikit lah. Persen dia tinggi lah. Kalau yang kecil-kecil, kita guna persen pun sikit je. Cik Yok, kalau saya tengok kat sini, para penonton pun dah tengok tadi, kamera dah tunjuk dekat para penonton, tulang ular ni kan, dia ada daripada kecil, besar sampai ke hujung ekor pun kecil semula kan. Ini memang orang kata rumit lah nak buat benda ni kan. Betul. Sebab susunan dia, tulang dia tak sama saiz semua. Ya betul. Kan?
Macam Cik Yop sendiri kalau tumpu benda ni memang tak tumpu benda lain lah. Tak. Memang kalau dah fokus satu benda ni memang satu benda je lah. Satu benda lah. Tak boleh lebih-lebih. Nak kelain-kelain pun nanti dia macam ada hilang mood tau. Okey. Bila kita dah jalan tu jalan je. Sebelum tulang-tulang ni dilekatkan menggunakan gam tertentu, adakah ada elemen lain yang diperlukan? Okey, kalau tulang ni biasanya kita akan ikat dulu tau. Ikat dulu. Daripada kecil-kecil ni, tulang rusuk depan sekali ni, kita akan ikat satu, katakanlah kita ambil 1 sampai 10 kan, ikat dia. Lepas tu ikat, tapi kita letak numbering lah. Okey, ni set 1. Lepas tu 11 sampai 20, set 2, ikat pula. Kita ikat ikut susunan yang pada asal tadi tu. Kita tak boleh macam, sebab tulang ni kalau ikutkan sama saiz je. Yalah, betul. Kalau dia terabur, kalau kita celung air panas, habislah. Dia tak macam puzzle lah. Puzzle tu dia ada gambar puzzle kan. gagah lagi kot kan. Okay. Tapi kalau tulang ni kalau bercampur memang jenuh mencarinya. Semasa proses untuk membuat artikulasi tulang katam tebu ni, orang kata katam tebu ni antara spesies yang berbisa lah. Masih ada bisa tak masa tu? Okey, sebenarnya ada bisa lagi. Ada bisa lagi. So masa kita nak buat tu, pastikan yang bahagian taring ni, kita celup dengan alkohol dulu. Oh, alkohol. Kepala kita pisahkan. Oh, pisahkan. Lepas tu celup dalam alkohol. At least kita, sebenarnya kita takut benar tau. Yalah, walaupun betul. benda tu bisa dah tak ada, tapi kadang-kadang perasaan takut tu ada tau. Betul. So bila kita hendak alkohol tu, at least dia hilang lah. Dia hilang lah benda tu. Bisa tu tak ada lagi. Memang tak ada tapi lah. perasaan takut tu kadang ada juga. Ada juga kan. Walaupun benda dah tak ada kan. Okey. Tadi saya masuk ke galeri ni, saya ada ternampak ada juga spesies orang kata burung enggang kat sini. Ya. Ada 2 burung yang telah menjalani proses taksidermi. Dan juga ada juga yang menjalani proses artikulasi tulang kat sini. Ada. Maknanya ada 3 koleksi lah kat sini. Ada. Okey. Jadi itu pun dalam kategori artikulasi tulang burung lah. Tulang burung yang boleh dikatakan dalam koleksi ni. Jadi memang menarik kalau para pengunjung datang ke Jabatan Muzium Malaysia, sebab selain daripada pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi yang sedang berlangsung di Galeri 2 ini, terdapat juga satu lagi pameran yang sedang berlangsung juga, iaitu pameran Kuasa Emas yang berlangsung di Galeri 1 Jabatan Muzium Malaysia. Selain itu juga kami ada sebuah lagi galeri yang dinamakan Galeri Muzik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh juga melawat ke galeri muzik tersebut, selain daripada melawat ke Muzium Negara, Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraf Orang Asli yang berada berhampiran semua dengan kompleks Jabatan Muzium Malaysia ini. Jadi Cik Yop, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sama. Sebab sudi berkongsi dengan kita semua ni. Jadi bukan senang kita nak bersama dengan orang boleh katakan pakar lah tentang tulang ni. Saya sendiri pun memang tak sanggup nak buat benda ni. Tapi kalau diberi peluang, mungkin insya-Allah kita boleh mencubanya. Tapi itulah, kalau buat tulang ni perlukan kesabaran lah sebenarnya. Kesabaran betul, minat lah. Kalau tak sabar, tak minat pun tak jalan juga. Dan memerlukan satu disiplin kerja yang memang kena kuat lah. Bukan senang nak memproses mula. Orang kata haiwan-haiwan ini, orang kata proses daripada haiwan bangkai lah. Daripada bangkai lah. Nak hidupkan kembali. Hidupkan kembali. Okey. Itu daripada segi spesimen lain, kita nampak macam burung. Itu apa kita panggil awitan penuh lah. Awitan penuh. Kan? So macam ni kita panggil skeleton. Jadi bila masuk ke galeri ni dah boleh tengok, ada harimau, ada badak sumbu. Dan badak sumbu, Cik Yop, antara koleksi yang tertua. Ya, tertua yang ada kat sini. Ya, betul. Dah memang kebanyakan koleksi ataupun spesimen di sini adalah spesimen yang telah diancam kepupusannya. Betul. Betul Cik Yop? Ya, betul. Okey. Baiklah para penonton, setakat itu saja perkongsian pada hari ini, dan kita akan bawakan lagi perkembangan dari semasa ke semasa, program-program, aktiviti-aktiviti permuziuman di bawah Jabatan Muzium Malaysia, dan juga bersempena dengan pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi ini juga. Pada setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad terdapat aktiviti yang boleh para pengunjung untuk sertai. Nak tahu dengan lebih lanjut, boleh melawat ke Facebook Jabatan Muzium Malaysia dan juga Facebook Muzium Alam Semula Jadi. Jadi Cik Yop, kita nak tinggalkan para penonton. Kita ada satu tagline muzium kita. Iaitu jom kita hayati sejarah dan budaya negara kita dengan tagline
muzium kita, tamadun kita.